Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan muslimin, tuan-tuan, ayah-ayah yang saya muliakan sekalian, insya-Allah kita sambung pengajian kita daripada buku Al-Adabul Mufrad pada topik yang ke-235, bab du'aul a'idi lil maridi bisyifa. Doa orang yang menziarahi orang yang sakit, kemudian dia mendoakan supaya orang yang sakit itu sembuh. An salasatin min bani Sa'ad kulluhum yuhaddithu an abihi an Sa'din radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Sa'din ya'uduhu bi Makkah fabaka. Tiga orang anak Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, semuanya, ketiga-tiganya menceritakan tentang hadis ni, iaitu mereka meriwayatkan daripada Sa'ad radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas di Makkah, dan ketika itu Sa'ad sedang menangis. Sa'ad ni waktu tu dia sakit, lalu dia menangis. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan kau nangis ni? Kenapa kau nangis ni, Sa'ad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau menyebabkan kau nangis ni?" Qal, "Khashitu an amuta bil ardi allati hajartu minha kama mata Sa'dun." Kata si Sa'ad bin Abi Waqqas ni, aku takut, aku risau aku mati dekat tiba-tiba jadilah. Lama dah cik kenal. Oh, selalu ah. Time kuliah biasa cik dia. Sihat. Okey. Jadinya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku takut kalau aku mati dekat satu tanah yang mana aku telah berhijrah daripadanya. Maksudnya dia takut dia mati kat Mekah tu lah. Kama mata Sa'ad, iaitu seperti mana Sa'ad bin Khawlah meninggal dunia. Sa'ad bin Khawlah ni sahabat Nabi juga. Kemudian Nabi pun berkata apa? Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. 3 kali Nabi sebut, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Faqultu li malun kathir. Lalu aku berkata, kata Sa'ad, aku ni ada harta yang banyak. Berapa banyak tak sebutlah, tapi dia kata harta aku ada banyak. Yarithuni ibnati fa'usi bimali kullihi. Dia kata, aku ni ada banyak harta yang mana anak-anak perempuan aku ni akan mewarisi daripada aku. Adakah patut aku wasiatkan semuanya? Maksudnya harta dia, kalau boleh tak nak wasiatkan semua kepada orang lain? Qala la. Nabi kata tak boleh. Qultu fabithuluthain. Kalau aku bagi 2/3, wasiatkan pada orang lain. Maksudnya, kita kena faham tuan-tuan, bila sebut wasiat ni, dia tak bermaksud bagi pada ahli waris. Maksudnya dia berikan kepada orang yang bukan waris. Maksudnya Sa'ad kata aku nak bagi 2/3 pada
Mungkin nak bagi pada Baitul Mal ke, nak bagi pada orang miskin ke, dia nak bagi pada selain daripada anaknya tadi tu. 2/3 nak bagi. Nabi pun kata, la, tak boleh. Qultu fannisf, lalu aku berkata, kalau separuh aku wasiatkan mungkin untuk orang yang bukannya waris aku. Nabi pun kata, la, tak boleh. Qultu fathulus, macam mana pula kalau 1/3? Nabi kata, as-sulus wa thulusu kathir. 1/3, tapi 1/3 tu pun banyak, kata Nabi. Maksudnya maksimum kita boleh wasiatkan kepada orang lain berapa banyak? 1/3. Contoh, katalah kita ni duit kita banyak. Main juta-juta ke, puluh juta ke, ratus juta ke apa kan. Jadi kalau bagi dekat anak semata-mata ni macam tak ada hasil sangat lah. Dia kata macam semua dapat kat anak. Waris ni cerita lain lah. Masing-masing dah kaya juga. Jadi kalau boleh kalau aku mati nanti, aku nak bagi juga pada yayasan ke, ataupun bagi pada orang miskin ke, ataupun sebahagian dia kata dia nak bagi pada rumah-rumah ibadah ke apa kan. Kadang-kadang nak bagi kat masjid, bagi dekat rumah anak yatim. Jadi maksimum yang boleh kita beri kepada orang lain berapa banyak? 1/3. Dalam kes lain, contoh je kadang-kadang yang berlaku adalah dia wasiatkan kepada anak angkat. Anak angkat kan bukannya waris. Jadi kalau dia nak bagi pada anak angkat, dia boleh bagi maksimum berapa banyak? 1/3. Tu maksimum dia boleh bagi. Ataupun mungkin orang yang bukannya waris dia, tapi ada ahli keluarga jugalah. Mungkin daripada segi isteri kepada anak dia yang telah meninggal dunia. Kan? Anak dia dah tak ada, tapi isteri tu ada. Dan isteri tu jaga anak-anak lagi. Cucu-cucu dia. Jadi dia pakai, aku nak bagi kat isteri tu juga. Isteri anak aku yang dah meninggal ni. Boleh. Maksimum berapa banyak? 1/3. Tu. Inna sadaqataka min malika sadaqah. Wa nafaqatuka ala iyalika sadaqah. Nabi kata, apa-apa yang engkau sedekahkan daripada harta engkau, itu memang dikira sebagai sedekah. Apa-apa yang kau nafkahkan kepada ahli keluarga kau, itu juga sedekah. Wa ma ta'kulu imra'atuka min ta'amika laka sadaqah. Apa-apa yang isteri kau makan daripada makanan kau, itu juga kau dapat pahala sedekah. Wa innaka an tad'a ahlaka bi khairin aw qala bi 'aishin khairum min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas. Kemudian Nabi kata, kalau engkau meninggalkan keluarga engkau dengan dalam keadaan yang kaya, itu adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka menadah-nadah tangan, meminta-minta kepada manusia. Wa qala biyadihi, maksudnya dengan tangannya. Daripada hadis ni tuan-tuan, yang pertama kita boleh lihat bahawa Nabi SAW apabila menziarahi orang sakit, Nabi buat apa? Doakan. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang sakit, kita tanya, kena kita tu, macam ni boleh kena tu, macam ni boleh jatuh. Tapi si doa. Nanya aja. Habis tu, oh ya kah? Oh Allah, kesiannya kita, aduh, tedahnya. Macam-macam lah kita sebut kan. Tapi kita tak mendoakan kebaikan orang tersebut. Kadang-kadang kita lupa, mudah-mudahan Allah beri pahala yang banyak. La ba'sa tahurun, insya-Allah kan kita ada sebut tu. Tak ada apa-apalah, insya-Allah yang ni memberi pahala yang banyak, kita kata macam tu kan. Jadi itu adalah baik berbanding daripada kita tanya macam-macam tapi kita tidak memberikan khabar gembira kepada orang yang sedang sakit. Dan Nabi doakan, Allahumma shfi Sa'adan. Senang je. Allahumma shfi Sa'adan. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Macam contoh kata nak minta doa Luqman kan? Nak doakan Luqman, Allahumma shfi Luqman. Allahumma shfi Luqman. Ya Allah, sembuhkan Luqman. Senang je. Ataupun si dapat hafal juga, pakai aja bahasa Melayu. Si ada masalah. Ya Allah, sembuhkan orang ni. Ya Allah, sembuhkan dia. Boleh. Yang penting kita doakan sesuatu untuk orang yang sakit. Yang kedua, yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang risau tentang hartanya yang dia tinggalkan. Kadang-kadang orang takut kan, aku ni kalau tinggal harta ni banyak sangat ke apa semua ni, okey ke anak-anak? Kan? Kadang-kadang terfikir. Lepas tu, jadi Sa'ad dia prepare, kalau aku dah nak mati ni, apa benda yang aku boleh buat wasiat? Jadi sebenarnya kita tuan-tuan, sepatutnya ada juga perancangan sekiranya adanya berlaku kematian kepada
diri kita sendiri. Maka ke mana perginya? Kadang-kadang bila ada orang ni meninggal, dia tak bagi tahu pun. Harta dia kat mana nak ambil dokumen, dekat mana apa-apa semua kan berlaku kan. Kalau berlaku apa-apa, dekat mana nak rujuk. Kadang-kadang kita tak ready kan. Jadi tiba-tiba, sebab tu kes harta yang tidak dituntut bilion, puluh bilion ke ratus bilion. Banyak sangat duit yang waris yang tak tuntut harta. Terlalu banyak. Tu yang kita tengok tiba-tiba ada rumah kat kampung yang tak ada siapa duduk. Tanya tak tahu rumah siapa. Anak-anaknya tak tahu dah. Kita pun dah tak tahu dah. Lepas dia meninggal lagi tu terus settle, habis dah. Tak ada sesiapa. Jadi kadang-kadang tanah yang tak dituntut banyak sangat. Disebabkan benda-benda macam gini. Jadi sebab itulah kita sebenarnya kena ada preparation. Kalau kata apa-apa jadi, at least isteri ke, anak-anak ke, ataupun ahli keluarga yang lain tahu kat mana nak rujuk kan. Dalam masa yang sama, ada sebahagian tu dia kata prepare untuk anak ambil takaful nyawa. Boleh jugalah. Tapi yang tu untuk siapa yang berkemampuan lah. Kita taklah kata benda tu elok sangat nak ambil. Tak juga. Sebab kadang-kadang yang lebih utama untuk kita tinggalkan kepada waris kita adalah ilmu. Berbanding daripada tinggalkan harta yang banyak. Kita tengok Khalifah zaman Umayyah meninggalkan harta yang sangat banyak kepada anak-anak. Lepas tu apa jadi? Tak ada apa-apa pun. Habis-habis itu je. Saya tak ingat nama tu. Marwan bin Hakim rasanya. Antara yang meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anak dia semua kan. Habis itu je. Yang lebih utama adalah meninggalkan ilmu kepada anak-anak. Iaitu mereka tahu tentang agama, mereka tahu tentang jaga solat, mereka tahu tentang akidah mereka. Jadi itu lebih utama. Dan kalau kita sendiri soleh, Allah akan jaga anak-anak kita. Ingat saya pernah sebutlah benda ni. Dalam surah Kahfi kan ada sebut tentang bagaimana Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, tiba-tiba dia pergi kat satu kampung tu, Nabi Khidir membina balik satu tembok. Jadi Nabi Musa cakap, kenapa kau nak bina balik tembok ni kat kampung ni, padahal orang kampung ni tak nak bagi kita makan pun. Tiba-tiba kau bangunkan ni pula. Pelik betul. Yang tadi orang yang tolong kita, kau pergi lubangkan dia punya kapal. Yang ni budak tak bersalah, kau bunuh dia. Yang ni orang yang buat jahat dengan kita ni, tak nak bagi kita makan, kau repair pula dia punya tembok. Apa masalah kan? Jadi barulah Nabi Khidir bagi tahu wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok tu adanya harta untuk dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Dan bapa mereka dahulu adalah orang yang soleh. Disebabkan bapa dia soleh, maka dua orang anak dia ni terjaga hartanya. Harta yang patut diwarisi oleh anak dia dua orang ni terjaga. Disebabkan bapa dia soleh. Jadi yang paling utama kita, kalau kita risaukan anak-anak kita apa jadi nanti, kalaulah meninggal dunia apa jadi dengan anak aku ni? Kesian dia, macam manalah kan, kecil-kecil lagi ke apa kan, ataupun macam manalah kalau kata nak urus, aku tengok semuanya masih minta tolong aku. Yang paling utama adalah, nombor satu, kita provide dia ilmu. Yang kedua, kita sendiri pun kena jadi orang yang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, insya-Allah anak-anak kita akan terjaga. Disebabkan kita tengok Al-Quran ajar macam tu. Wa kana abuhuma salihah. Disebabkan bapa mereka berdua ni, dua orang anak yatim ni, bapa mereka dulu soleh. Yang meninggal dunia itu soleh, maka Allah jaga. Allah hantarkan dua orang Nabi untuk bina balik tembok, untuk jaga harta dua orang anak yatim tu yang mereka boleh guna apabila mereka besar. Yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas, kita boleh lihat dia dalam keadaan dah sakit-sakit macam tu pun, dia masih lagi tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni ada harta banyak, jadi kalau aku meninggal dunia boleh tak aku wasiatkan semua? Dia sentiasa meminta nasihat kepada Nabi SAW, walaupun dalam keadaan yang sedang sangat-sangat sakit. Kadang-kadang orang kata, lah dah sakit tak payah tanya banyak dah lah, harta tu nanti adalah orang urus kan. Kadang-kadang kita fikirkan begitu, tapi sebenarnya tidak. Dia sendiri perlu fikir tentang hartanya, apa yang dia tinggalkan.
Yang keempat, Nabi menyebutkan tadi, hujungnya Nabi kata apa? Wa innaka an tad'a ahlaka bi khairin aw qala bi 'aishin khairum min an tad'ahum yatakaffafuna an-nas. Sekiranya sesungguhnya engkau meninggalkan ahli keluarga engkau dalam keadaan baik, iaitu dalam keadaan ada harta, hidupnya ada dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Ini menunjukkan adanya suruhan di dalam Islam untuk orang lelaki bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta supaya anak dan keluarganya hidup dalam keadaan yang selesa. Yang ni benda yang berlaku, tuan-tuan. Kita sebut susah jugalah kadang-kadang kan. Bila tengok orang yang miskin ni, mentalitinya pun masih miskin. Iaitu apa? Bila kadang-kadang kan kat sekolah kan ada pergi rumah budak-budak yang susah apa semua, kita tengok kadang lama tak datang apa, kita pergilah. Jadi bila tengok, tapi saya tak pergilah yang rumah ni, yang saya nak cerita ni, yang teruk sangat ni, rumah dia penuh dengan sampah. Penuh. Jalannya jalan tengah je, tepi semua sampah. Bila tengok gambar tu teruk betul. Lepas tu cakap mak dia je yang bekerja, bapak tak bekerja. Kata bapak ada sakit. Tapi tengok boleh berjalan elok apa semua. And then bila tanya kenapa tak kerja, dia bagi alasan dia sakit. Dia kata dia sakit tu lah. Padahal tengok macam elok je apa semua. Bila kata ada tak bukti medical record ke apa kan, tak ada pun. Tapi dia cakap dia sakit. Dan dalam maknya aja yang keluar bekerja, dia tinggal. Anak dia memang hidup dalam keadaan penuh dengan sampah lah. Sampai anak dia malu nak jumpa dengan cikgu-cikgu. Sian budak tu, darjah 4 ke apa gitu kan. Benda ni bukan satu kes. Banyak juga kes yang berlaku sedemikian. Jadi kesian apabila si ibu bapa tak bertanggungjawab untuk menjaga anak dengan baik kan. Biasanya kan kalau kata kita dengar zaman-zaman dulu, mak ayah susah macam mana pun, dia akan provide yang terbaik untuk anak-anak. Tapi zaman sekarang ni tak tahulah. Bila tengok pelik, keluarnya mak ayah yang langsung tak peduli anak-anak, dia pun selesa, relax je duduk dalam tu main phone, gentil. Anak tak pergi sekolah pun tak apa. Makan apa semua pun nasib lah. Kadang-kadang pergi minta kat jiran ke apa semua. Dalam keadaan yang tak peduli. Jadi yang ni sebenarnya adalah benda yang sangat-sangat ditegah dalam Islam. Kita bertanggungjawab. Kullukum ra'in. Setiap daripada kalian adalah penggembala ataupun pemimpin. Wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Dan setiap daripada kalian akan ditanya tentang orang di bawah jagaannya. Kita akan ditanya tentang keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Isteri pula akan ditanya tentang anak-anak dan juga rumah yang dia jaga. Khadam akan ditanya tentang harta tuannya yang dia uruskan. Dan semua akan ditanya. Okey, bab yang seterusnya, bab faslu iyadatil marid. Fadlu iyadatil marid. Kelebihan menziarahi orang yang sakit. Asim an Abi Qulabah an Abil Ash'ath As-San'ani an Abi Asma qal. Dari Abu Asma berkata, man ada akhahu kana fi khurfatil jannah. Siapa yang menziarahi saudaranya yang sakit, maka dia akan berada di dalam khurfah syurga. Khurfah syurga. Okay, khurfah tu apa? Jadi Asim bertanya kepada Abu Qulabah, apa dia khurfatul jannah tu? Khurfah daripada syurga tu apa? Jadi kata dia janaha, iaitu buah yang dah ranum, dah masak. Qultu li Abi Qulabah amman hadathahu Abu Asma qala an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bertanya kepada Abu Qulabah, daripada siapa Abu Asma meriwayatkan benda ni. Jadi dia kata an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Thauban, daripada Nabi. Maksudnya Nabi sendiri yang sebut tentang perkara ini, iaitu adanya kelebihan untuk siapa yang menziarahi orang yang sakit, dia akan mendapat
syurga, akan mendapat buah-buahan yang datang daripada syurga. Menunjukkan bahawa siapa yang menziarahi orang yang sakit akan mendekatkan dirinya kepada syurga dan menjauhkan dirinya daripada neraka. Jadi yang ni antara perkara yang kadang-kadang kita tak berapa ambil peduli kan. Orang sakit je lah, doa je lah apa semua kan. Penuh dah sekarang bila sebut ada orang sakit, apa nama, moga Allah, apa nama, penuh dalam WhatsApp group tu lah. Moga Allah sembuhkan, apa semua, syafahullah, syafahullah, apa semua kan. Syafakallah, macam-macam lah. Allah masyfih, penuh kat bawah kan. Tapi berapa ramai yang pergi menziarahi orang yang sakit tu. Yang ni, saya sendiri pun sama kat lah. Kita pun tak apa je, syafahullah kan. Tapi kita tak pergi pun menziarahi. Sebenarnya sangat-sangat digalakkan untuk menziarahi orang yang sakit. Okey, dalam hadis yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, sami'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Nabi berkata, man 'ada maridan khada fi rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Siapa yang menziarahi orang yang sakit, dia akan termasuk dalam rahmat. Sehinggalah apabila dia duduk, dia betul-betul terbenam di dalamnya. Dia rahmat itu berada betul-betul bersama dengan dirinya. Maksudnya orang yang rajin menziarahi orang yang sakit, orang ni akan ada satu kelebihan, iaitu dia ni akan sentiasa timbul rasa kasihan dalam dirinya, dan kemudian dia ni akan hilang, kita kata apa macam adanya merendah diri. Kita tak akan rasa bangga sangat, tak ada rasa sifat bongkak sangat. Sebab bila kita tengok macam orang yang rajin menziarahi orang yang mati, dia akan fikir apa? Satu hari nanti aku pun kena, satu hari nanti aku pun jadi macam ni juga. Sebab tu antara sunnah Nabi suruh kita menziarahi orang yang sakit. Dan antara sunnah Nabi juga adalah ziarah kubur. Ziarah kubur antara perkara yang digalakkan di dalam Islam. Disuruh untuk kita ziarah kubur. Cuma itulah masalah pada zaman sekarang, menziarahi kubur ni dah dianggap apa nama? Macam kita kata, kalau macam contoh kan, Nabi ada satu hadis riwayat Aisyah cerita Nabi pernah tiba-tiba satu malam tu dia keluar. Nabi ingatkan Aisyah dah tidur. Jadi Nabi keluar pelan-pelan pergi ke Baqi'. Pakai baju pelan-pelan, tutup pintu apa semua pelan-pelan kan. Jadi Aisyah bila tengok Nabi keluar, dia pun pakai balik tudung, dia pun selubung balik, dia pun ikut dah. Sebab apa? Dia kata dia takut Nabi pergi rumah isteri lain. Sebab patutnya giliran dia. Jadi dia ni jenis buat jealous lah. Jadi nanti Nabi pergi cari bini lain pula. Tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Jadi Nabi dia ikut. Jadi bila tengok Nabi rupanya pergi ke Baqi'. Baqi' tu adalah tanah perkuburan dekat sebelah Masjid Nabawi tu. Sampai sekarang ada lagi Baqi' tu. Jadi Nabi pergi ke situ dan Nabi menadah tangan 3 kali. Nabi angkat tangan, lama Nabi berdiri dan Nabi berdoa. Kemudian Nabi balik. Bila Nabi balik tu, Aisyah lari sampai ke, lari dulu lah bila tengok Nabi jalan laju, dia jalan laju. Nabi lari, dia lari lagi. Sampailah dia dapat masuk ke rumah dulu. Sampailah bila Nabi masuk ke rumah Aisyah, tengok Aisyah tengah apa nama, tercungak-cungak, tengah tercungak kan. Jadi Nabi pun tanya, kenapa ni Aish? Nama panggilan pada Aisyah kan, Aish, kenapa engkau ni tercungak-cungak ni? Baik engkau bagi tahu ataupun Allah yang bagi tahu. Lalu Aisyah pun sebutlah, apa yang berlaku lah, dia ni apa semua. Jadi Nabi pun sebut, rupanya engkau lah bayangan hitam yang aku nampak tu. Kau ni lah rupanya. Lepas tu Nabi kata, takkanlah engkau takut yang Allah dan Rasulnya akan curang pada engkau. Dan Nabi pun tepuk dada Aisyah. Setu kan, Nabi tepuk sampai Aisyah kata sakit aku rasa dada. Sebenarnya dia rasa macam, aduh, terasalah kena tegur dengan Nabi. Bukanlah sakit kena tepuk tu, tapi terasalah kena tegur dengan Nabi kan. Lepas tu
Aisyah pun tanyalah apa yang menyebabkan kau pergi Baqi' tu. Nabi sebut Jibril panggil aku. Jibril kata Allah perintahkan supaya aku pergi ke Baqi' dan aku berdoa untuk orang-orang di Baqi'. Jadi antara sunnah Nabi, antara perkara yang Nabi lakukan apa dia? Tengah-tengah malam. Waktu dah tidur, tiba bangun, pergi dekat kubur. Boleh buat tuan-tuan? Boleh tak? Tengah-tengah malam kan? Pukul 11 ke, pukul 3 pagi kan? Bangun, pergi kubur je. Tadah tangan doa. Apa kita fikir kalau kita pergi dekat tanah perkuburan sekarang ni? Tu, pergi sana tu. Apa kita fikir? Yang mana? Sana. Kalau tengah malam tiba-tiba pergi. Itu masalah yang berlaku. Kita akan fikir apa? Hantu. Dan benda ni dah indoctrinate dalam kepala kita sampai kita yang dah tak percaya pun masih juga terfikir-fikir kak. Kalau pergi tengah malam pukul 3 pagi lalu dekat tanah kubur kan, seorang-seorang. Dia pontianak ke? Ada pocong ke? Macam-macam yang kita fikir. Sedangkan sepatutnya itu adalah diyarul mu'minin wal muslimin. Kampung untuk orang-orang yang beriman. Apa nama? Kan Nabi bila pergi ke tanah kuburan kan Nabi doa apa nama? Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera. Assalamualaikum kepada penduduk-penduduk negeri orang-orang yang beriman. Yang Islam. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan kami insyaallah akan menyusuli kalian selepas ni. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kalian dan diri kami al-afiyah. Kami minta kesejahteraan untuk kalian dan juga untuk kami juga. Jadi yang sebenarnya Nabi ajarkan adalah kita pergi ke tanah perkuburan bukan fikiran tu. Tapi itulah mentah macam mana dah benda tu. Tiba-tiba daripada zaman dulu kot dipikirkan kalau kuburan tu. Kan? Jadi sampai kalau kata nak lalu tengah malam pun takut. Kita balik lepas isyak ke apa kan. Pergilah naik motor seorang lalu situ. Seram juga rasa. Tak rasa selesa lah. Rasa macam berdebar-debar. Rasa macam ada nampak apa kan. Ada nampak apa. Kita akan fikir macam tu. Jadi sepatutnya tidak. Jadi ni benda yang kena ubah. Kita kena ajar kepada anak-anak. Bila lalu dekat kubur fikir apa? Kematian. Yang mana kita akan duduk kat tempat macam tu juga. Bukannya fikir tentang jumpa langsui. Hantu raya dan sebagainya. Sepatutnya itulah yang kita fikir. Jadi bila pergi tengah-tengah malam tu, contoh kalau kita dapat buat kan, tak payah tengah malam lah, kita pergi siang ke apa kan. Jadi bila kita lalu tu, kita ingat tentang kematian. Mengingatkan diri kita tentang kematian. Especially bila pergi waktu malam, lagilah akan mengingatkan lagi tentang kematian. Sebab dalam keadaan yang hening, tak ada bunyi apa-apa, diam kan, tak ada kereta lalu dah, apa dah. Tiba-tiba kita duduk dekat tengok merenung kubur tu kan. Maka benda tu memang akan memberi keinsapan yang sangat-sangat dalam. Orang kita pergi juga tengah-tengah malam pergi kubur kadang. Tapi minta nombor. Itu jadi masalah. Kan? Buat benda-benda syirik. Khurafat dan syirik dan sebagainya. Minta nombor lah apa semualah. Kat sini apa nama yang famous tu? Kubur apa? Oteng. Oteng. Kan? Dia kata, Oteng kan namanya kan? Dia kata dekat apa nama? Antara sebenarnya orang tu orang soleh dia kata kan. Tapi dimuliakan sampai tahap bila ada apa-apa hajat minta dekat situ lah apalah. Dan dia jadi apa nama? Tapi dengarnya dah tak ada dah kot sekarang kan. Rasa macam tak tahulah. Saya rasa dah tak ada lagi lah. Cuma kalau dengar cerita tahun 80-an, 90-an dulu masih lagi lah. Cuma sekarang ni dah tak ada lah, alhamdulillah. Orang? Oh, dating kat kubur. Oh, hebat. Oh. Oh, cikgu selalu pergi malam enggak lah. Oh, iyalah. Kan. Apalah. Kadang-kadang iyalah, bila orang hilang tak apa, dulu takut hantu je dia tak pergi kat situ. Sekarang dia dah tak takut hantu, dia pergi dating pula. Patutnya ingat mati kan. Apalah dah kahwin dah kot. Dia pergi sana sama isteri dia ke. Allah alam, mungkin boleh ni lah. Kalau kata dia buat dekat tempat-tempat public, sebenarnya boleh tegur.
Kan? Macam ataupun boleh call pejabat agama ke apa. Yalah, kalau dulu dengar orang-orang dating ni selalu dekat apa nama tu? Dekat taman-taman tu. Apa nama? Dekat Reservoir Park tu. Lalu. Sampai nak pergi malam takut. Dulu. Dekat sini tempat orang dating orang kata kan. Ha? Oh, ada ke? Sini ke? Dekat kubur ni. Oh. Yalah. Hilang takut dia jadi benda macam tu pula. Jadi sepatutnya bila tengok kepada tanah perkuburan ni, dia banyak mengingatkan kepada kematian. Dan sepatutnya bukanlah satu tempat yang jadi tempat macam tu lah. Dia sepatutnya satu tempat yang sangat-sangat mengingatkan kematian. Okey. Yang seterusnya, bab man shalla 'indal marid. Solat sewaktu ada orang yang sakit, di sisi orang yang sedang sakit. An Atha, daripada Atha, dia berkata, adani Ibnu Umar bin Safwan, Ibnu Umar Ibnu Safwan. Ibnu Umar menziarahi Ibnu Safwan. Jangan. Okey. Fahadaratis salah. Kemudian masuk waktu solat. Fasalla bihim Ibnu Umar raka'atain. Lalu Ibnu Umar solat 2 rakaat. Apa nama? Dia jadi imam lah. Solat 2 rakaat. Wa qal inna safar. Kemudian dia berkata, kami ni sedang safar, iaitu dia sedang dalam keadaan musafir. Okay, jadi yang pertama, yang ni memang ada apa nama, perselisihan antara kalangan ulama, siapa yang lagi layak jadi imam. Orang musafir ke orang yang apa nama, solat tamam. Jadi sebahagiannya memang mengatakan yang musafir lagi elok jadi imam. Dan dalam kat sini ni kita tengok mungkin salah satunya sebab dia Ibnu Umar. Jadi dia ni lebih berilmu, jadi dia yang jadi imam. Jadi sebab tu antara kadang-kadangnya jangan pelik kalau tiba-tiba ada setengah tempat dia mengutamakan orang yang musafir. Tengok ada orang musafir, tengok dan kenal dia ni bagus, bacaannya elok apa semua, suruh dia jadi imam. Biar dia jadi imam, lepas tu yang lain sambung lagi 2 rakaat lah maksudnya. Kalau solat yang 4 rakaat kan, dia solat, dia qasarkan, dia 2 rakaat. Jadi dekat sini Ibnu Umar dia solat 2 rakaat. Kemudian dia kata, aku dalam keadaan bermusafir. Bab seterusnya, iyadatul musyrik. Menziarahi orang yang bukan Islam. Macam mana? Boleh tak menziarahi orang yang bukan Islam? An Anas radhiyallahu an, anna ghulaman minal yahudi kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid. Kata Anas, ada seorang budak Yahudi ni dulu selalu menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi. Kemudian satu hari dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Lalu Nabi datang menziarahinya. Faqa'ada 'inda ra'si, dan Nabi duduk dekat dengan kepala budak tu. Faqala aslim. Kemudian Nabi berkata, jadilah orang Islam. Masuk Islam lah. Masuk Islam. Nabi sebut pada budak tu. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda ra'si. Faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Budak ni pun dia tengok dekat bapak dia. Bapak dia ni ada dekat area kepala dia. Mungkin Nabi duduk belah sini, bapaknya duduk sebelah sini. Mungkin macam itulah, sebelah-sebelah ke apa kan. Jadi dia tengok dekat bapak dia. Bapak dia sebut apa? Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Taatlah kepada Abu Qasim. Iaitu Abu Qasim ni siapa? Nabi Muhammad lah. Nama panggilan untuk orang bukan Islam, mereka tak panggil Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ke apa. Jadi mereka akan memanggil dengan nama panggilan Nabi, Abul Qasim. Jadi yang tu panggilan hormat lah. Kalau dia tengah marah, biasa dia panggil nama je, Muhammad je kan. Ataupun kadang-kadang bila dah geram sangat, dia tak panggil Muhammad, dia panggil apa? Muzammam. Muhammad maksudnya yang terpuji. Muzammam yang tercela. Dia panggil Muzammam kepada Nabi Muhammad.
Kadang-kadang yang marah kepada Nabi Muhammad apa semua, dia tak panggil nama Muhammad dah. Dia panggil Muzammam. So bapak dia kata taat kepada Abu Qasim. Ikut Abu Qasim ni. Taat pada dia. Jadi budak ni pun fa-aslama. Budak ni pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Lalu Nabi SAW pun keluar, kemudian Nabi berkata, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia daripada api neraka. Okay. Hadis ni menunjukkan bahawa Nabi sangat-sangat ada rahmat, rasa belas kasihan dan menunjukkan kasih sayangnya kepada semua. Memang betul lah rahmatul lil alamin. Rahmat kepada seluruh alam. Jadi walaupun budak ni dalam keadaan hampir meninggal dunia, jadi Nabi masih lagi menggunakan peluang tu suruh masuk Islam. Dan sangat-sangat gembira apabila budak tu masuk Islam. Dan ni antara perkara yang sebenarnya boleh kita lakukan lah. Mungkin dengan kawan-kawan rapat ke apa kan. Dah lama kita cerita dengan dia pasal Islam, tiba-tiba dia sakit. Sebutlah masa tu kan. Kadang-kadang kan, kalau kita dapat. Kadang-kadang, yalah, duduk dekat Sarawak ni, biasanya kita memang ada kawan yang bukan Islam. Biasanya lah, memang ada lah. Saya dulu dekat Semenanjung, tak banyak kawan bukan Islam, tuan-tuan. Sebab kerja pun dekat dalam kawasan yang, dekat universiti. Biasa kalau kerja government ni, dekat UPSI, dekat universiti, biasanya dia punya pegawai, staff dia jarang nak jumpa yang non-Muslim. Biasa non-Muslim dia punya lecturer. Lecturer adalah yang non-Muslim. Jadi, tak ramai sangat pergaulan dengan yang bukan Islam. Bila kat Sarawak ni, banyak bergaul dengan yang bukan Islam. Especially kat sekolahan, cikgu-cikgu ramai juga yang bukan Islam. Jadi, kadang-kadang ada kat kita cerita pasal benda ni. Dan ada waktunya kita rasa macam, ya Allah, bagusnya lah kalau dia ni masuk Islam. Dia ni orang baik, tengok bagus. Cakap dia elok apa semua kan. Cuma sayangnya dia bukan Islam ni. Jadi, kalaulah dia boleh masuk kan, jadi kadang-kadang memerlukan untuk kita ajak. Ada waktunya dia berminat, tapi dia macam malu kan nak sebut apa kan, ataupun tak ada push. Jadi bila ada push daripada kawan-kawan dia, kadang-kadang dia berminat untuk mengenal Islam dengan lebih dalam. Okey, hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah wa'aka Abu Bakr wa Bilal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Nabi berhijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal ni demam. Dia demam. Abu Bakar dengan Bilal. Qalat fadakhaltu alaihima. Lalu kata Aisyah, aku masuk menziarahi mereka berdua. Iaitu Aisyah pergi menziarahi Abu Bakar dan juga Bilal. Abu Bakar ni siapa? Apa relation dia dengan Aisyah? Bapa dia. Abu Bakar adalah bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qultu ya abtah. Lalu kata Aisyah, wahai ayah, kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka. Kata Aisyah, wahai ayah, bagaimana keadaan kau? Wahai Bilal, macam mana keadaan kau? Qalat wa kana Abu Bakrin idza akhadhathu al-humma yaqul kullu mri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min shiraki na'li. Abu Bakar ni apabila makin teruk dia punya demam dia, yalah zaman dulu mana ada Panadol kan. Bila kena, kan tuan-tuan mesti pernah melalui satu zaman yang mana kita tak jumpa dengan Panadol tu, bukanlah satu benda yang mudah kan, kalau yang dah berumur-umur ni. Jadi kalau dulu demam panas apa kita buat? Memang air je lah kan. Letak air lah, tuam lah apa semua dan sebagainya, itu je lah. Jadi apabila makin teruk demam si Abu Bakar ni, dia berkata, dia akan sebut, aku pun tak tahu, apa nama dia kata, kullu mri'in musabbahun fi ahli. Setiap orang ini akan apa nama? Akan berpagi-pagi bersama dengan ahli keluarganya. Wal mautu adna min shiraki na'li. Sedangkan kematian itu adalah lebih dekat kepadanya berbanding daripada tali
sandal dia. Maksudnya dia nak sebut, setiap orang ni kadang-kadang tak tahu pagi tu ada dengan keluarga kan. Tapi lepas tu, sedangkan kematian tu sangat-sangat dekat. Jadi maksudnya dia mengingati kematian lah. Bila makin panas dia punya demam dia apa semua, dia makin ingat mati. Wa kana Bilal idza aqla'a anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul. Dan Bilal pula apabila kurang dia punya demam dia, dia pun meninggikan suara dia dan berkata, ala laita syi'ri hal abitanna laylah biwadin wa hawli idkhirun wa jalil wa hal aridan yauman miyaha mijannah. Yang ni dia punya macam syair-syair Bilal lah. Jadi Bilal kata, aku tak tahu sama ada aku akan bermalam dekat lembah di Mekah ni dengan izkir dan juga jalil, iaitu dia sejenis herba kan. Dan sama ada satu hari nanti aku akan pergi ke air dekat Majinah, kat satu tempat. Dan adakah gunung dekat Syamah dan Tafil akan aku temui. Dia sebut macam tu lah. Jadi dia macam bila dia dah baik demam tu, dia pun macam menyebut-nyebut tentang benda tu lah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Kemudian aku pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu kepada Nabi tentang apa yang mereka sebut. Jadi bila Bilal dengan Abu Bakar ni sakit, mereka ni macam merindu kepada Mekah. Sebab mereka sakit dekat mana? Kat Madinah. Jadi dia selalu teringat-ingat pada Mekah. Macam orang yang bila berhijrah ke satu tempat kan, yang kita teringat-ingat kampung halaman kita. Macam saya lah, tapi saya dah lama kat Sarawak ni, tak ada lagi rindu sangat. Okey-okey lagi lah. Dan dah keluarga kat sini. Ini kalau baru je pindah, kemudian pindah tu dalam keadaan terpaksa. Sebab kena seksa, kena cerca dan sebagainya, maka menjadikan orang Islam ni terpaksa keluar daripada Mekah. Sedangkan mereka sayang kepada bumi Mekah. Jadi bila jadi macam tu, macam contoh orang Palestin kan, kena pindah kan, keluar daripada Palestin, walaupun dah duduk kat Malaysia apa semua, tapi hatinya sentiasa ingat kepada Palestin. Dia ingat lagi, ingat pada Palestin. Jadi bila Aisyah cerita tentang apa yang disebut oleh Abu Bakar dan Bilal kepada yang disebut oleh Abu Bakar dan Bilal, Aisyah sebut pada Rasulullah, maka Rasulullah pun berdoa. Kata Nabi apa dia? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul hammaha faj'alaha bil juhfa. Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kami ni sayang kepada Madinah seperti sayang kami kepada Mekah, ataupun lebih lagi daripada Mekah. Dan jadikanlah tempat ni sehat. Berkatilah kami pada sa' dan juga pada sa' dan juga mud. Maksudnya dia punya sa' dan mud tu adalah dia punya takaran dia. Timbangan-timbangan dia lah. Satu mud adalah dia punya timbangan dia. Sa' dia ada satu timbangan dia macam tu. Dan Nabi kata, pindahkanlah demam ni dan letaklah dekat Juhfah. Ada satu kawasan yang sedikit luar sikit daripada Madinah. Nama tempat tu Juhfah. Okey, daripada hadis ni kita lihat bahawa tak ada masalah untuk seorang perempuan menziarahi orang yang sakit. Boleh. Untuk orang perempuan dia ziarahi lelaki yang sakit selagi mana tak ada fitnah. Tak ada benda-benda yang selagi mana dia pakai dengan elok, dan kemudian tak ada fitnah yang berlaku, jadi tak ada masalah untuk dia pergi ziarah. Macam contoh kawan dia ke apa semua, maka okey. Dan dalam kes Aisyah ni lagilah, dia pergi jumpa dengan Bilal dan juga ada Abu Bakar, bapak dia. Maka lagilah terjaga jugalah, tak ada masalah. Jadi selagi mana tak ada fitnah, okey. Untuk dia pergi menziarahi lelaki yang sakit. Abu Bakar dan juga Bilal teringat-ingat kepada Mekah dan juga tempat dia lah. Dia rindu kepada Mekah, teringat daripada air dia duduk sebut-sebut pasal
gunung dia, pasal angin yang seronok lah apa semua. Biasalah macam orang yang bila sayang kepada satu tempat tu, maka dia akan teringat-ingat kepada keseronokan tempat tu. Kan? Macam kata, apa nama? Macam kalau contoh saya kan, teringat-ingat lah dekat sungai, dekat depan rumah tu ke apa kan. Macam kita akan teringat-ingat tentang apa yang ada dekat kampung kita. Jadi, Nabi SAW berdoa supaya menjadikan bumi yang mereka duduk tu bumi yang disayangi oleh orang yang duduk, iaitu orang Muhajirin ni, supaya sayang kepada Madinah. Nabi doa macam tu. Jadi boleh tak? Ada yang panggil? Siapa? Anak Nabi Muhammad 7 orang. 7 orang anak. Kena? Anak Nabi ada 7, 6 orang daripada Khadijah. 6 orang daripada Khadijah, seorang daripada Maria, hamba. Ada seorang hamba tu yang apa nama? Orang Qibti, Maria Al-Qibtiyah. Nabi tidur dengan hamba ni, kemudian dapat seorang anak nama Ibrahim. Tapi Ibrahim ni pun hidupnya tak panjang lah. Saya pun tak pasti, dalam mungkin disebutkan masih kecil lagi lah, mungkin setahun ke 2 tahun macam tu kot, ataupun beberapa bulan ke, jadi tak panjang umur dia. Jadi bila dia meninggal tu, dia yang terakhir lah, anak Nabi yang paling kecil. Jadi Nabi pegang dan Ibrahim meninggal dalam tangan Nabi. Jadi daripada 7 orang anak Nabi ni, 6 orang meninggal dunia sebelum Nabi wafat. Cuma seorang sahaja yang hidup selepas Nabi wafat, iaitu Fatimah. Yang lain, anak lakinya semua meninggal kecil. Yang perempuan berkahwin. Anak perempuan Nabi ada 4 orang kan. Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab dengan Fatimah. Jadi 3 orang ni, 4 berkahwin. Tapi semuanya meninggal. 3 orang ni meninggal dunia waktu Nabi masih hidup. Fatimah aja yang meninggal selepas Nabi wafat. Jadi Nabi ni memang orang yang sangat-sangat cekal lah. Nak ikutkan kalau kata kita kena macam tu stres, depres dah kot. Memang dah apa nama? Tekanan. Yang lepas tu Fatimah ajalah yang hidup selepas Nabi. Dan kemudian ada cucu-cucu lah. Cucu-cucu semua ada. Tu yang sampai sekarang ni, biasanya kalau ada cucu-cucu Nabi, biasanya jalurnya daripada Hasan dan Hussein lah. Anak daripada Fatimah dengan Ali. Ada anak. Anak Nabi ramai, dan ada yang hidup sampai ke besar apa semua. Adalah. Dan sampai ke anak cucu lah. Okey. Apa dia? Keturunan Nabi Umar. Ni. Okey, kalau kita sebut pasal keturunan, tak apalah. Masuk apa nama ni sikit. Lari sikit. Nabi SAW menyebutkan apa? Sebab zaman sekarang ni orang sangat suka claim keturunan Nabi kan. Yang paling utama sebenarnya nak melihat bukan semata-mata dia keturunan siapa, tapi melihat kepada amal dia. Sama ada bertepatan dengan Nabi ke tidak, dengan sunnah ke tidak. Bukan mesti tengok keturunan. Sebab ada je keturunan Nabi SAW tapi sesat. Contohnya siapa? Anak Nabi Nuh. Anak Nabi ni. Anak Nabi. Nabi Nuh. Anak dia sendiri. Bukannya keturunan bawah-bawah gini lah. Anak dia sendiri. Dah masuk waktu. Okey, kita azan. Bismillah, walhamdulillah, muslimin dirahmati Allah. Baik, berkenaan dengan keturunan Nabi tadi. Yang pertama kita kena faham, bila kita sebut tentang keturunan Nabi, itu adalah memang ada kelebihan. Memang ada kelebihan yang tertentu, iaitu mereka dapat bernasab dengan Nabi Muhammad contoh. Tapi adakah itu menjadikan mereka ni sentiasa benar? Tidak. Sebab boleh jadi seorang yang berketurunan Nabi tapi melakukan maksiat ataupun melakukan kesalahan.
melakukan syirik bahkan. Ada. Contohnya yang kita sebut Nabi Nuh. Anaknya anaknya tak beriman dengan Nabi Nuh. Anaknya sendiri. Dan akhirnya dirakamkan dalam surah Hud. Wa kana minal mughraqin, dan dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang mati lemas. Jadi isteri Nabi Nuh dia juga. Isteri Nabi Lut, bapa Nabi Ibrahim. Jadi pakcik Nabi Muhammad. Yang Nabi sangat sayang ni, Abu Talib. Jadi hubungan kekeluargaan dengan Nabi tidak menjamin bahawa dia ni berada di atas landasan yang benar. Dan Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalannya, dia tidak akan dipercepatkan dengan keturunannya, dengan nasabnya. Jadi nasab ni tak menjadikan orang tu terus jalan mudah pergi ke syurga. Tak. Siapa yang amalannya tak benar, maka nasabnya tak akan membantunya apa-apa. Yang Allah akan lihat bagaimana amalannya. Jadi ini yang kita kena faham tentang keturunan Nabi. Kalau dia ni memang orang yang soleh, keturunan Nabi pula, maka inilah lagilah satu kelebihan yang besar. Kan? Memang satu perkara yang sangat-sangat mulia yang boleh berkumpul pada seseorang. Iaitu orang yang soleh, berilmu, berada di atas landasan yang benar, keturunan Nabi pula. Lagilah memang kita sangat-sangat sayang kepada orang macam ini. Tapi semata-mata dia keturunan Nabi, dia claim dia ni keturunan Nabi apa semua, tapi tak membawa Islam yang benar. Bawa suruh sembah kubur contohnya. Suruh minta dekat orang mati. Maka adakah ni jalan yang benar daripada apa yang Nabi ajarkan? Tak. Nabi suruh kita doakan kepada orang yang mati, bukan minta dengan orang yang mati. Jadi ini antara benda yang kita kena berhati-hatilah, sebab baru-baru ni dulu ada macam-macam lah. Kita orang Malaysia ni suka sangat. Ni keturunan Nabi yang ke-37 lah apa benda kan. Seronok kita kan. Bila tengok ada ni je mengaku je, ni keturunan Nabi, ni keturunan Nabi. Kita pun ambil dia letak dekat satu tempat special duduk macam tu kan. So bernasyid-nasyid lah apa semua. Tanpa melihat dia ni betul ke orang soleh ke tidak ke apa kan. Jadi kita kena faham. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila ditiupnya sangkakala, maka tak ada lagi lah ansab, tak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka ni saling bertanya-tanya. Bila berlaku hari kiamat tadi, apa-apa nasab ni dah tak guna dah. Dah tak ada dah benda tu. Jadi, yang ni yang kita kena faham. Tidak ada jaminan bahawa seorang itu keturunan Nabi menjadi dia berada di landasan yang benar. Tak. Tak dengar je. Siapa? Wan? Yalah. Yang tu Wan dengan Syarifah betul-betul. Kalau Said kan. Yang tu wallahu alam, ada yang kalau dia memang kata dia ni memang keturunan daripada Nabi, tak ada masalah lah. Kalau memang sungguh dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita okey je. Kita tak adalah cakap apa sikit-sikit nak claim, sikit-sikit nak claim. Kalau memang dia ada bukti dia ni keturunan Nabi, maka tak ada masalah. Sebab macam contoh dekat negara Arab, dia orang memang ada salah silah tu. Ada dia punya siapa dia. Dan memang cakap memang betul keturunan Nabi. Cuma kalau kat Malaysia ni biasanya kita tak ada lah salah silah ke apa kan. Cuma sebut macam tu lah. Tak ada masalah lah. Kalau memang keturunan Nabi lah. Kita akuilah dia keturunan Nabi. Cuma yang jadi masalah apabila ada kelebihan-kelebihan tertentu kan. Si boleh kahwin, mesti kahwin dengan Syarifah juga. Mesti kahwin dengan yang tu yang jadi pelik jugalah. Dan kita kena ingat, ada orang yang bapaknya bukan Islam, musuh Islam, tapi anaknya menjadi orang yang soleh. Kan? Jadi nasab tu tak mengganggu dia untuk menjadi orang yang soleh. Contohnya Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal ni bapaknya ni, anaknya Ikrimah. Islam, sahabat Nabi. Ramai sahabat-sahabat Nabi Khalid bin Al-Walid. Al-Walid ni jahat ni. Tapi Khalid anaknya panglima kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panglima Islam. Jadi yang tu yang kita kena faham. Yang paling utama yang Allah akan lihat takwa di antara kita. Bukanlah daripada segi pertalian nasab dan sebagainya. Yang paling utama kita kena fikirkan apa dia
amalan yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita berhenti dululah setakat ni insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.